Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch untuk bulan Jun. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Rais Hamid ataupun Aris TV dan masih bersama dengan YouTuber kegemaran anda, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Come on. Yeah. So hari ni kita akan bersama dengan satu cabang lain dalam TUDM yang jarang-jarang orang perkatakan. Selalu kalau TUDM orang kaitkan pasal pilot, pasal Pascal, tapi jarang-jarang orang sebut satu kepakaran dalam TUDM ni. Beliau merupakan seorang ex-navigator di dalam TUDM. Kita nak dia share sikit dia punya pengalaman, kita nak dia share sikit apa tu navigator, apa bidang kerja navigator, macam mana nak apply jadi navigator dan sebagainya. Okey? Dan kita nak tahu jugalah lepas dia berhenti, apa yang dia buat. Sebenarnya aku tak pernah bekerja secara terus dengan dia. Dekat ops ke, dekat strategic level ke ataupun dekat dekat tactical level. Tapi aku jumpa dengan dia first time masa tu aku masih dalam TUDM. Aku join event running obstacle course Mad Warrior. Assalamualaikum tuan. Yeah, waalaikumsalam sahabat. Apa khabar? Khabar baik tuan. Tuan, kom check tuan. Okay, how you doing me? Oh, so fast, trying fast, buddy. How are you? Okay. Saya fast. Okay. Saya fast sir. Okay. Cantik. Cool sir. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, bro. Kau macam mana? Okay? Alhamdulillah tuan. Saya semakin busy dengan kecaman haters. Bro, bila last kita jumpa, bro? Kita last tuan, masa running tuan. Yeah, Mad Warrior kat UM kan? Betul, Mad Warrior dekat UM. Itu saya rasa first and last saya jumpa tuan. Masa dalam servis saya rasa saya tak sempat tak sempat nak jumpa tuan ah. Tak sempat kan? Tak sempat. Berapa kilo? tuan? 13 kan? Tak ingat ah, lama ah. Oh, lama oh. Time tu kalau tak silap saya kita buat 6K dengan 20 obstacle kalau tak silap saya. Serius ah? Wow. Yang dia punya medal bapak besar tu. Ya, betul. Okay tuan. Okay, so thank you sir for kerana sudi bersama dengan saya. Okay, untuk sesiapa yang baru tengok, is actually ini adalah shooting sebenarnya sebab nak jumpa tak boleh, lockdown. Yeah, so kita gunakan platform IG lah untuk kita nak buat interview ni. Yeah. So okay tuan. Kalau tuan boleh cerita sikit lah tuan punya background dalam Air Force, bila tuan join Air Force, melalui saluran yang mana, and then berapa tahun tuan punya servis, and tuan dalam Air Force, apa tuan punya kepakaran? Okay, first thing first, terima kasih sahabat untuk invite pasal ni. Actually cerita dia panjang. Okay, untuk yang first time jumpa, nama saya, nama aku ke? Macam mana ni? Aku je tu, Seman taik je ni. Okay. Cemas debar bro, Boleh je. Okay, nama aku Helmi Halim. Okay, aku major bersara daripada TUDM. Last post aku dekat TUDM Kuching, nombor 1 Skodan sebagai jurulatih jurumalim lah. Kita panggil navigator lah. Okay, so start career daripada Akademi Tentera Malaysia.
sekarang ni nama dia Universiti Pertahanan Nasional Malaysia lah. Dia dah evolve. Dulu kita joint venture dengan UTM, iaitu dia upgrade, dia jadi universiti terus. So dia produce sendiri dia punya ijazah, degree dan sebagainya lah. Tempoh perkhidmatan lebih kurang actual daripada tarikh commission sampai ke tarikh berhenti tu 13 tahun je. Tapi dekat Atema tu 5 tahun lah. So in total 18 tahun jugalah kan. Ada pakai uniform, kena ragging apa semua tu 18 tahun juga lah. Okay, macam mana start? Macam mana nak start navigator ke apa macam mana? Macam mana, okay, tuan masuk melalui UPNM. Okay, So dekat UPNM tu tuan ambil ijazah dalam apa, and then masa tuan dah commission tu, adakah tuan boleh pilih tuan nak jadi navigator ke, nak jadi EO ke, macam tu lah lebih kurang. Okay, cerita dia panjang sikit tapi aku shortkan je lah. To be honest, aku punya kecenderungan kepada TUDM ni memang daripada kecil lagi tau. Sebab jiran aku sebelah tu fighter pilot, dia fly Skyhawk. So daripada sekolah rendah lagi aku dah tengok macam wow, pilot, pilot kan, dengan motor Yamaha Virago dia kan, macam wow. Memang ni lah. Lepas tu aku juga pergi dia punya kahwin dekat Pontian, Johor. Masa dia kahwin tu saya ada fly pass Nuri dia. So aku pun macam wow, hebatnya Air Force ni kan. So daripada situ dah tanya minat lah. So bila lepas SPM tahun 96 tu, aku cakap dengan bapak aku memang aku nak masuk askar lah. So dia kejut aku pagi-pagi naik motor, dia dropkan aku kat depan MINDEF sekarang ni. Dia hampir tanya yang topi merah tu, macam mana nak jadi askar. So aku macam yelah, lepas dapat result SPM tu, alhamdulillah okey lah kan masa tu kan. So aku pun jalan kaki lah, terkedek-kedek bawa beg gelas aku dengan result SPM tu kan. Cakap, bang nak jadi askar macam mana lah. Serius dia. Saya tak dapat bayangkan tuan. Saya tak dapat bayangkan. Dengan takut-takut berani kau bayangkan 17 tahun kan, jalan-jalan. Lepas tu, kau boleh ke jadi askar ni, kau kecil ni kan. So, tapi saya minat ni bang. Mas ni result kau, boleh ke jadi askar ni? So dia ambil result aku, dia tengok-tengok, kau ni result kau okey ni. Okey, kau jalan straight, kau masuk kanan, kau jumpa guard room, kau tanya lagi sekali mana nak pergi tenaga kerja C, dia cakap. Yes. Itulah start dia career aku dalam askar lah. So dalam jiwa aku pergi interview untuk KTU dulu, diploma diploma 2000 third intake masa tu. So masa diploma 2000 third intake tu dapat juga panggilan, aku telefon mak aku lah lepas buat aptitude test, lepas buat interview apa semua, public speaking apa semua, proses-proses yang mendebar tu kan. So aku call mak aku, dah prepare nak pergi number 3 board, final selection untuk jadi pegawai lah, sama ada dapat ke tidak kan. Aku call, mak happy ni dapat, dah habis interview, dah habis interview pula, dah habis test, dah habis apa segalanya. So mak aku cakap, okey lah, bagus ni, tapi hang dapat call ni ada Atema pula ni. Aku cakap, alamak, Atema? Itu apa kebaikan dia? Tak tahulah, Atema ni lain kot daripada KTU tu, kepada Kolej Tentera Udara kan. So aku macam, nanti aku fikir dulu lah. So aku lepas hang up, masa ni proses interview lah. So aku jumpa pegawai tu, Captain Ismail. Dia berhenti sekarang ni, mungkin full kenal Ismail kot. Ismail Burung call sign dia. So dia cakap aku, kalau KTU diploma, kalau Atema degree. Kita masa tu fikir degree hebat lah kan. Macam, that's it lah my man, aku pergi Atema lah. So bila pergi Atema, dapat juga commission, alhamdulillah dapat cadet TUDM. Tapi tak boleh terbang lah. Aku ditauliahkan masuk jadi pegawai takbir. So pegawai urus dia. Tapi jiwa nak terbang dia memang tinggi kan. So masa dah kerja tu, aku cakap dalam diri aku, kalau tak terbang tak Air Force lah bro kan.
So masa tu aku fikir macam tu, nak jadi pilot. So aku lepas commission, aku buat surat sendiri aku je. Padahal senior aku yang first intake, senior aku yang second intake dah mati-mati dah cakap, kita Atma ni jangan harap nak terbang. Sebab kita ni memang semua pegawai takbir, pegawai logistik, pegawai engineering. So takkan tak boleh kan? Apa yang membuatkan kita tak boleh? Sebab semua pilot datang daripada KTU bro, dia cakap. Betul juga. So aku dah down dah kat situ. Tapi jiwa nak terbang tu aku apply. Aku apply untuk kursus asas penerbangan. So pegawai staff masa tu Major Mahathir dah berhenti dah lah. Dia terserempak dengan aku, dia cakap, kau ke yang minta pilot tu? Dia cakap, saya lah tuan. Aku tak boleh bagi kau flying, aku bagi kau navigator. Aku dah fikir navigator tu apa benda lah. Lepas tu, tapi terbang tak tuan? Terbang, dia duduk belakang. Boleh lah, boleh, janji terbang lah tuan. Itu start. So, lepas tu pergi interview, alhamdulillah lepas pergi kursus basic navigator lebih kurang 2 tahun, dapatlah wing navigator pakai kat dada 2006 aku tahun dah sebagai navigator. So perjalanan itu susah lah juga, panjang lah sebab aku bukan datang daripada sekolah flying, College Tentera Udara. So aku datang dari tempat lain. Tu panjang lah cerita dia kan. Tapi shortcut dia ke isu lah. Jiwa nak terbang. Tapi kalau nak relate dengan cerita tuan, macam mana tuan boleh masuk tu, saya lebih kurang. Tapi saya terbalik sikit. Kalau tuan result power, saya result kurang power. So saya mula-mula nak masuk Atma. Saya nak masuk Atma, saya nak ambil Science Com. Konon je lah nak ambil Science Com, degree. Macam tuan, parent tuan drop tuan dekat guard, dekat MP dekat Mindef. Tapi betul, saya pergi masuk dekat TKC dengan mak saya. Masuk jumpa dengan apa nama dia, Captain, lupa dah. Tapi dia TKC lah. So jumpa dia, cakap lah minat masuk Atma. Tengok result, result kau tak bagus. Tapi dia cakap, disebabkan kau punya fizik A, dekat dengan kau punya English A, kau nak jadi pilot tak? Macam tu pula. So, kau boleh masuk KTU, ada intake untuk diploma 2007. Tentu 2004 lah. Tapi diploma lah, bukannya degree. Kalau Atma degree. So kau nak tak? Saya time tu, wow, Maverick siut. Mestilah nak kan. So saya punya perjalanan mula-mula macam tu lah. So tuan. So bila tuan dah start jadi navigator, yes. Apa sebenarnya tugas navigator ni tuan? Navigator ni memang tak famous lah. Memang tak famous. Sebab kalau kita tengok dalam kereta kita kan, ada GPS kan, ada Waze, ada Garmin lah, ada Google Maps lah kan. So navigator ni originally function dia sama macam Waze dan Google Maps tu lah. Dia penunjuk arah. Tapi in general navigator ni adalah overall mission commander lah. So kita punya role function kita ialah dalam satu aircraft tu ada pilot. Pilot ni tanggungjawab dia adalah overall safety dan perjalanan aircraft tu. So dia kira macam bos besar lah. Tapi aircraft tu function dia ada macam-macam. Ada function bawa penumpang, ada fighter bawa pergi bom lah, escort lah, bagi macam role lah. So tiap-tiap role ni kita panggil mission. Operasi lah, mission lah. So navigator ni sebenarnya adalah overall mission commander tu. So kalau mission dia adalah maritime surveillance, bos besar untuk maritime surveillance adalah navigator. Tapi pilot adalah bos besar overall safety of the aircraft. Maksudnya navigator ni dia akan prepare semua preparation on ground nak pergi mission tu. Contoh maritime surveillance tu dia kena tahu berapa banyak
fuel dan dia nak bawa, berapa manpower dia nak pakai, kalau perlu refuel, dia nak refuel kat mana, nak land dekat mana, nak refuel, coordination tu. Lepas tu mission tu nak pakai apa, friendly forces dia nak contact APMM ke, Navy ke, dia kena coordinate semua benda-benda tu. Kalau perlu mission yang untuk seek and destroy kapal musuh, contohnya nak cari kapal musuh tengah-tengah laut, itu kalau kapal musuh tu betul-betul threat, kita nak panggil fighter, kita yang akan call. So kita yang akan bagi direction fighter nak attack daripada angle yang mana, kapal mana yang paling penting untuk dimusnahkan dulu. So overall mission tu navigator lah bos dia sebenarnya. So lepas daripada masa in flight pula, masa in flight navigator ni lah akan bagi tahu pilot nak terbang berapa tinggi, nak terbang rendah mana, nak turn kat mana, kan. Lepas tu boleh ke tidak kita execute mission ni. So kalau yang famous, navigator yang famous adalah dalam cerita Top Gun tu yang duduk belakang tu. Tapi dia panggil Rio. Dia panggil Rio. Radar Intercept Officer, ataupun kat Malaysia dia panggil WIZO, Weapon System Officer. Wizo. Tu daripada susul galur navigator lah. Asal usul dia navigator, bawah dia pecah pada WIZO. Lepas tu kalau Navy dia panggil Tactical Coordinator, TACO, yang duduk sebelah pilot. So navigator basically as overall mission commander lah. Daripada start pre-flight, dalam flight, sampai ke bawah mission report semua dia yang buat. Tapi tak famous sangat lah. Tak famous sangat lah kan. Kenapa Tuan lah? Dia tak famous? Tapi kalau nak ikutkan berdasarkan cerita Tuan ni, dia macam orang kata macam untuk satu-satu mission tu kan, kira navigator ni macam dia punya kepala lah. Correct. Dia punya big, Correct. yang nak plan, yang nak apa-apa semua adalah navigator. Tapi pendapat Tuan lah, kenapa dia tak famous? Sebab navigator ni branch, kalau dalam TUDM lah dekat luar, mungkin lain cerita dia. Dalam TUDM tak banyak yang digunakan navigator ni. Tempat-tempat yang ada navigator, weapon system officer, tak banyak. Kalau dekat fighter ada dekat Sukhoi, backseat, itu dekat F-18, backseat. Dua squadron ni je. Betul. Dekat dalam transport world pula, dekat C-130, transport C-130 dengan Maritime Squadron, 16 squadron sekarang ni. So ada beberapa tempat je. So tiap-tiap squadron tu pun perjawatan dia tak banyak. Betul, logik. So orang tak nampak sangat lah navigator ni. Ada satu lagi trade yang nanti kau boleh sembang lah. Flight engineer pun tak famous juga. Tapi ada. FE betul. Kan? So, watak yang penting. So sekarang ni Tuan, berdasarkan kita punya aset dan berdasarkan peredaran masa, kecanggihan teknologi sekarang lah, yang kita tengok sekarang ni, dalam aircraft pun orang dah tuk tak sap, dia akan pergi sendiri je. So adakah masih relevan Tuan navigator dekat dalam TUDM sekarang ni? Pendapat Tuan lah secara peribadi. Pendapat aku sangat relevan. Sangat relevan. Reason why, kita dah tengok commercial flight lah. Commercial flight kita fly point to point A ke point B. Tak ada isu. Kita ada 3 segmen di dalam flight tu. Ada take off, cruise, landing. Done. Sampai. And drop passenger, betul balik. Repeat balik benda yang sama. Tapi dalam TUDM, kita tak buat macam tu saja. Kita ada buat macam-macam lagi. Kita ada terbang tactical flying, kita terbang celah-celah bukit, ikut sungai, ikut jalan, rendah gila 250 kaki. 250 kaki tu berapa meter? Berapa meter je kan? Betul. So benda-benda ni perlukan human touch, human punya view, decision making dan benda-benda yang human yang boleh buat lah. Kita boleh letak mesin kat situ, tapi mungkin tak se-accurate sebagaimana orang yang buat. So benda-benda macam decide kita nak buat, adakah kita nak proceed ke tidak mission tu, kita nak call off mission tu ke apa ke, human yang boleh buat. So navigator ni pada aku memang sangat relevan dan masih diperlukan. Okay sir.
saya nak tanya satu soalan yang selalu saya tertanya-tanya. Bila saya pergi fly pergi Kuching lah, pergi Labuan lah, bila saya borak-borak dengan geng-geng navigator lah. Saya nak tanya tuan, navigator selalu kena marah dengan pilot ke tuan? Okay. Jujur tuan, jujur. Jujur, please. Jujur gila, yes. Selalu. Sebab macam ni Sebab lah. apa tuan? Sebab apa? Kau bayangkan kalau macam kau naik motor kan. Kau naik motor, kau duduk belakang. Kau bayangkan, cuba kau feel benda ni kan. Dia ni tengah pegang handle ni. Kiri kanan. Lepas tu yang belakang tu yang bagi direction. Betul tak? So, cepat lah heading mana kan. Confirm lah kena marah. Yang tu yang kat belakang tu pula terkebir, terkelipok-kelipok, tengok map lah, tengok sistem, tengok radar lah. So, memang selalu. Sebab apa tuan? Bila saya fly kan, bila saya naik Charlie apa semua kan, memang saya nampak sebab kan navigator kan akan banyak spend time masa bukan dekat kokpit kan, dia banyak dekat belakang kan. Ada jugalah. Nampak adalah nampak muka navigator ni macam kenapa macam tension je kan. Dia kalau dalam aircraft C-130 tu, kalau dia turun bawah tu memang dia nak release tension lah. Kan. Sebab saya nak tanya takut. Sebab biasalah, sebab yang biasa kan navigator kan meja apa semua kan. So macam kan aku tanyakan kena pula. So inilah peluang dia saya nak tanya. So memang betul lah. Selalu kena marah dengan pilot lah. Ada possible tu lah. Okey tuan, saya nak tanya tuan, tuan punya pengalaman manis lah sepanjang tuan menjadi seorang navigator. Nanti pengalaman satu je. Okey, satu. Pengalaman manis adalah peluang untuk travel. Sebab tempat yang paling jauh aku pernah pergi adalah kita panggil Subject Matter Expert Conference dekat Hawaii. Aku pergi seminggu kat situ. Aku pergi seminggu kat situ. Dia bagi penginapan dekat pantai Waikiki, bro. So aku masa tu captain tahun 2009. Mi hang prepare sikit untuk pergi Hawaii. Macam Hawaii biar betul tuan. So sebab kebetulannya masa tu aku pegawai RISIC, pegawai intelligence officer dekat squadron aku. So dia ada conference yang mana US Air Force tengah berbincang dengan TUDM pasal maritime security. So aku sebagai pegawai RISIC memang ada banyak info dan knowledge pasal maritime surveillance dan maritime security. So aku terpilih untuk pergi. Alhamdulillah lah, aku present ada 2 paper kat situ. Satu pasal maritime security, ada 2 presentation aku buat. Depak seminggu kat Hawaii. So pada aku dalam banyak-banyak susah daripada navigate kerja tu, tiba-tiba dapat seminggu pergi Hawaii, relax tepi pantai, pagi pergi conference, petang jalan-jalan, malam dinner. Kan, lepas tu macam wow, Hawaii bro. Kan? Hawaii, bukan Singapura Langkawi bro, Hawaii bro. Suasana pantai Hawaii tu sama dengan yang tuan tengok kat TV tak? Sama bro. Sama? Sama. Wow. Biasa. Cumanya ada satu turn off lah. Macam masa aku sampai tu kan, dah check in hotel kan, memang hati tak sabar-sabar nak pergi pantai. Pantai Waikiki famous gila kan. Check in, letak barang kat bag, barang kat hotel, kat bilik semua, kelang kabut ni turun kan. Pergi pantai, lari, Hawaii. Tapi yang turn off dia adalah dia punya pasir dia kasar bro, tak macam pantai Cenang. Itu je turn off dia. Aku macam kasar, macam takkan pantai Hawaii macam ni kan. Tapi itulah hakikat dia. Pantai Waikiki tu pasir dia kasar macam, kalau kat Malaysia ni pantai apa yang pasir kasar, pandai-pandai lah korang fikir. Macam tak ada je, macam saya tak pernah jumpa je pantai
Pantai Kasar. Dan macam pantai Cenang kat Langkawi tu pasir dia halus macam tepung kan. Betul. Contoh macam tu lah. So, okay, itu satu pengalaman manis. Travel dalam TUDM ni memang A lah.